Tafsir fi Zilalil Quran karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusuf Zaki. Semoga Allah memberkati beliau. Pentafsiran ayat-ayat 83 hingga 86. Kemudian ayat-ayat yang berikut terus menceritakan kepada orang-orang Islam tentang keadaan dan pendirian-pendirian kaum Yahudi yang memperlihatkan kederhakaan, putar belit, penyelewengan dan kemungkiran janji. Di sini Al-Quran bersemuka dengan orang-orang Yahudi di hadapan penyaksian kaum muslimin. Dan kenangilah ketika kami mengikat perjanjian dengan Bani Israel, iaitu kamu tidak akan menyembah selain dari Allah dan melakukan kebaikan kepada kedua-dua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada sesama manusia, dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu berpaling kecuali tergolongan kecil dari kamu, dan kamu adalah orang-orang yang membelakangi perjanjian. Ayat 83. Dan kenangilah ketika kami mengikat perjanjian dengan kamu, iaitu kamu tidak boleh menumpahkan darah bersama kamu, tidak mengusir satu sama lain dari kampung halaman kamu, kemudian kamu berikrar mematuhinya dan kamu sendiri menjadi saksi. Ayat 84. Tetapi kamulah yang bunuh-bunuhan sesama kamu dan mengusir sebahagian kamu dari kampung halaman mereka, dan kamu bekerjasama melakukan dosa dan pencerobohan terhadap mereka. Namun begitu, jika mereka datang kepada kamu sebagai tebusan, kamu tebuskan mereka pula, sedangkan perbuatan mengusir mereka itu diharamkan ke atas kamu. Apakah kamu hanya beriman dengan sebahagian ajaran kitab Taurat dan mengingkarkan sebahagian yang lain? Tiada balasan kepada orang yang berbuat demikian melainkan kehinaan di dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat kelak. Mereka akan dipulangkan kepada azab yang paling dahsyat, dan Allah tidak sekali-kali lalai dari segala apa yang lakukan kamu. Ayat 85. Itulah orang-orang yang telah membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kerana itu azab Allah tidak akan diringankan dari mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Ayat 86. Perjanjian ini telah pun disebut sepintas lalu ketika Allah mengingatkan Bani Israel tentang kemungkiran perjanjian mereka dengan Allah di dalam pelajaran yang telah lepas. Di sini pula perjanjian itu dihuraikan dengan sedikit terperinci mengenai setengah-setengah isi perjanjian ini. Perjanjian Allah dengan Bani Israel. Dari ayat yang pertama kita dapat memahami bahawa perjanjian Allah dengan Bani Israel itu ialah perjanjian yang diikatkan Allah dengan mereka di Bukit Tursina, di mana Allah memerintah mereka supaya berpegang teguh dengan perjanjian itu dan mengingatkan segala isi kandungannya. Perjanjian itu mengandungi dasar-dasar tetap agama Allah, iaitu dasar-dasar yang sama yang dibawa oleh Islam tetapi diingkarkan oleh mereka. Kandungan perjanjian Allah dengan mereka ialah mereka tidak boleh menyembah melainkan hanya Allah sahaja. Inilah dasar pertama tauhid yang sempurna. Perjanjian itu mengandungi kewajipan berbuat baik kepada dua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Ia juga mengandungi kewajipan menggunakan percakapan yang baik pada sesama manusia, terutama dalam segi menyuruh mereka mengerjakan amalan-amalan yang baik dan melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Seterusnya, perjanjian itu mengandungi kewajipan mendirikan solat dan mengeluarkan zakat.
Keseluruhan isi kandungan perjanjian ini merupakan dasar-dasar Islam dan kewajipan-kewajipannya. Dengan keterangan ini terjelaslah dua hakikat. Pertama, hakikat persamaan dan kesatuan agama Allah, iaitu agama Islam yang akhir ini membenarkan dasar-dasar agama sebelumnya. Kedua, hakikat ketegelan kependirian kaum Yahudi terhadap agama Islam. Sedangkan agama ini menyeru mereka supaya mematuhi perjanjian-perjanjian yang telah dikaitkan Allah dengan mereka sebelum ini. Di sini, ketika mereka menunjukkan sikap yang memalukan ini, ayat yang berikut berubah dari cara bercerita kepada cara berbicara yang dituju secara langsung pada Bani Israel. Sebelum ini, Al-Quran telah meninggalkan pembicaraan dengan mereka untuk berbicara dengan orang-orang mukmin. Tapi pembicaraan Allah yang dituju kepada mereka di sini dalam ayat berikut adalah lebih memalukan lagi. Kemudian kamu berpaling kecuali segolongan kecil dari kamu, dan kamu adalah orang-orang yang membelakangi perjanjian. Ayat 83. Demikianlah terbukanya setengah-setengah rahsia dari perubahan gaya penjelasan kisah-kisah dan lainnya dalam kitab Al-Quran yang amat mengagumkan ini. Ayat yang berikut terus menunjukkan pembicaraannya kepada Bani Israel dengan mendedahkan kepada mereka tindakan mereka yang bertentangan dengan perjanjian mereka dengan Allah. Dan kenangilah ketika kami mengikat perjanjian dengan kamu, iaitu kamu tidak boleh menumpah darah sesama kamu, tidak boleh mengusir satu sama lain dari kampung halaman kamu, kemudian kamu berikrar mematuhinya dan kamu sendiri menjadi saksi. Ayat 84. Apakah yang telah berlaku selepas ikrar yang disaksikan mereka? Tetapi kamulah yang berbunuh-bunuhan sesama kamu dan mengusir sebahagian kamu dari kampung halaman mereka, dan kamu bekerjasama melakukan dosa dan pencerobohan terhadap mereka. Namun begitu, jika mereka datang kepada kamu sebagai tebusan, kamu tebuskan mereka pula, sedangkan perbuatan mengusir mereka itu diharamkan ke atas kamu. Apakah kamu hanya beriman dengan sebahagian ajaran kitab Taurat dan mengingkarkan sebahagian yang lain? Ayat 85. Cara tiga suku kaum Yahudi terikat setia dengan dua suku kaum Arab di Madinah. Peristiwa yang dikemukakan oleh Al-Quran ini kepada kaum Yahudi itu adalah peristiwa baru sahaja berlaku, iaitu sebelum Islam menguasai kaum Aus dan Khazraj. Kedua-dua suku ini dahulu adalah kaum musyrikin belaka. Kedua-duanya merupakan dua suku Arab yang paling kuat bermusuh dan berseteru terhadap satu sama lain. Di waktu itu ada tiga suku kaum Yahudi di Madinah yang masing-masing mengadakan perjanjian setia dengan dua suku Arab yang musyrikin ini. Suku Bani Kanuka dan suku Bani Nadir berikat setia dengan suku Khazraj, sedangkan suku Bani Quraizah pula berikat setia dengan suku Aus. Apabila peperangan berlaku di antara mereka, maka setiap pihak akan berperang bersama-sama sekutu-sekutunya masing-masing. Orang-orang Yahudi itu turut berperang membunuh musuh-musuh mereka. Kadang-kadang mereka terpaksa membunuh orang-orang Yahudi sendiri yang bersekutu dengan pihak yang lain. Sedangkan perbuatan itu haram mengikut perjanjian mereka dengan Allah. Mereka mengusir orang-orang Yahudi dari kampung-kampung mereka apabila pihak mereka mencapai kemenangan. Mereka merampas harta benda mereka dan menjadikan mereka tawanan-tawanan perang mereka. Sedangkan perbuatan ini adalah satu perbuatan yang haram mengikut perjanjian mereka dengan Allah. Kemudian apabila peperangan itu berhenti, mereka akan menebus tawanan-tawanan dan orang-orang Yahudi yang tertawan di sana sini, iaitu tertawan di sisi mereka atau di sisi sekutu-sekutu mereka atau musuh-musuh
sekutu mereka demi mematuhi hukum Taurat yang menerangkan, engkau tidak boleh membiarkan mana-mana Bani Israel menjadi hamba abdi, malah engkau pasti mengambilnya dan membebaskannya. Inilah sikap-sikap mereka yang bertentangan yang dikemukakan oleh Al-Quran kepada mereka. Al-Quran mengemukakan pertanyaan yang mengandungi kecaman kepada mereka. Apakah kamu hanya beriman dengan sebahagian ajaran kitab Taurat dengan mengingkarkan sebahagian yang lain? Inilah perbuatan membatalkan perjanjian yang diancamkan Allah dengan balasan kehinaan di dalam kehidupan dunia dan balasan azab yang lebih dahsyat di akhirat. Di samping ancaman secara halus bahawa Allah tidak lalai dan cuai terhadap tindak tanduk mereka. Tiada balasan kepada orang yang berbuat demikian melainkan kehinaan di dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat kelak mereka akan ditolak ke dalam azab yang paling dahsyat, dan Allah tidak sekali-kali lalai dari segala apa yang dilakukan kamu. Ayat 85. Kemudian ayat yang berikut berpaling kepada kaum muslimin dan kepada umat manusia seluruhnya untuk mengumumkan hakikat kaum Yahudi dan hakikat perbuatan mereka. Itulah orang-orang yang telah membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Kerana itu azab Allah tidak akan diringankan dari mereka dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Ayat 86. Dalam pengumuman ini ternyatalah betapa dustanya dakwaan mereka bahawa mereka tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari sahaja. Sebenarnya kedudukan mereka di akhirat kelak ialah azab Allah tidak akan diringankan dari mereka dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Kisah mereka membeli kepentingan hidup dunia dengan akhirat di sini ialah motif mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perjanjian Allah. Itu ialah untuk mengekalkan perjanjian mereka dengan kaum-kaum musyrikin Arab yang telah mengadakan satu perikatan setia yang bertentangan dengan agama dan kitab suci mereka. Tindakan mereka berpecah kepada dua pihak, dua puak, dan bergabung dalam dua perikatan setia, iaitu rancangan turun-temurun Israel untuk membolehkan mereka memainkan peranan memegang di tengah tongkat, iaitu peranan menjaga imbangan. Perancangan mereka bergabung dengan puak-puak yang bertentangan merupakan langkah-langkah hemat mereka untuk mendapat keuntungan dalam segala keadaan dan menjamin kepentingan kaum Yahudi. Sama ada yang menang itu pihak ini atau pihak itu. Itulah rancangan yang diatur oleh orang-orang yang tiada yakin pada Allah, hanya berpegang dengan tidak tanduk langkah-langkah yang pintar dan licin saja. Mereka berpegang dengan perjanjian bumi saja. Mereka hanya mengharapkan pertolongan manusia, bukan pertolongan Tuhan manusia. Orang-orang yang beriman adalah diharamkan dari mengadakan sebarang perikatan yang bertentangan dengan perjanjian mereka dengan Tuhan mereka dan bertentangan dengan tugas-tugas agama mereka, walaupun perikatan itu dibuat atas nama kepentingan atau keselamatan. Kerana kepentingan yang sebenar ialah mematuhi ajaran mereka, dan keselamatan yang benar ialah dengan memelihara perjanjian dengan Allah. Kemudian ayat-ayat yang berikut terus mengemukakan kepada Bani Israel pendirian mereka terhadap persoalan nubuwah dan para nabi mereka sendiri, dan mendedahkan tindakan-tindakan mereka yang jahat terhadap para anbiya apabila mereka membawa ajaran yang benar kepada mereka, iaitu ajaran yang tidak tunduk kepada kehendak-kehendak hawa nafsu mereka. Pentafsiran ayat 87. Dan sesungguhnya kami telah mengurniakan kitab pada Musa, dan kami iringi selepasnya dengan rasul-rasul yang lain. Dan kami juga telah mengurniakan kepada Isa putera Maryam mukjizat-mukjizat yang amat jelas, dan kami bantukannya dengan Ruh Al-Qudus. Apakah
setiap kali apakah setiap kali datang seorang rasul pada kamu membawa pengajaran yang tidak disukai hati kamu, kamu bertindak angkuh, bahagian kamu dustakannya, dan sebagian lagi kamu bunuh. Ayat 87. Selama ini, alasan Bani Israel ketika menolak agama Islam dan enggan menganutinya ialah kerana mereka telah pun mempunyai ajaran-ajaran para nabi mereka yang cukup lengkap, dan mereka akan terus berpegang dengan ajaran mereka dan pengajaran-pengajarannya. Dalam ayat ini, Al-Quran membukakan tembelang mereka dan mendedahkan hakikat pendirian mereka yang sebenar terhadap nabi-nabi mereka, syariat-syariat dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh mereka. Al-Quran menjelaskan bahawa pendirian mereka sama sahaja dahulu atau sekarang apabila mereka menghadapi ajaran yang benar yang tidak tunduk kepada kehendak-kehendak hawa nafsu mereka. Sebelum ini, Al-Quran mengemukakan kepada mereka berbagai-bagai pendirian mereka terhadap Nabi mereka, Musa alaihissalam, yang telah dikurniakan kitab Taurat. Di sini Al-Quran menambah lagi bahawa para rasul telah diutuskan kepada mereka berturut-turut, seorang demi seorang, dan akhir sekali ialah Nabi Isa putera Maryam yang telah dikurniakan dengan berbagai-bagai mukjizat yang nyata dan dikuatkan dengan ruh Al-Qudus Jibril alaihissalam. Bagaimanakah sambutan mereka terhadap rasul-rasul itu dan terhadap rasul yang akhir mereka, Isa alaihissalam? Pendirian inilah yang dikecam oleh Al-Quran dan mereka tidak berupaya mengingkarinya kerana kitab-kitab suci mereka sendiri menjelaskannya dan menyaksikannya. Apakah setiap kali datang seorang rasul kepada kamu membawa pengajaran yang tidak disukai oleh hati kamu, kamu bertindak angkuh, sebahagian kamu dustakan, dan sebagian lagi kamu bunuh. Ayat 87. Syariat tidak boleh ditundukkan kepada kehendak nafsu. Percubaan menundukkan para pembawa hidayat dan syariat-syariat kepada kehendak-kehendak nafsu yang mendadak dan keinginan yang berubah-ubah merupakan satu gejala yang muncul ketika rosaknya fitrah manusia dan ketika terhapusnya keadilan logik insani itu sendiri, iaitu logik yang memastikan bahawa syariat itu harus dikembalikan kepada sumber ilahi yang tetap, bukan pada sumber manusia yang berubah-ubah, iaitu sumber yang tidak menurut liuk nafsu dan tidak dikongkong keinginan, dan logik yang memastikan bahawa manusia harus kembali kepada neraca ilahi yang tetap dan tidak turun naik kerana suka dan marah, kerana sihat dan sakit, dan kerana kehendak-kehendak keinginan nafsu, dan bukannya menundukkan kepada neraca itu sendiri di bawah kehendak-kehendak keinginan nafsu. Sehubungan dengan ini, Allah telah menceritakan kepada kaum muslimin berbagai-bagai cerita Bani Israel untuk mengingatkan mereka dari terjatuh di dalam kesalahan-kesalahan seperti mereka, supaya teraju khilafah dan amanah yang diletakkan Allah ke atas bahu mereka tidak dirampas kembali. Tetapi apabila kaum muslimin turut terjatuh di dalam kesalahan-kesalahan Bani Israel dan bertindak membuang sistem hidup Allah dan syariatnya, hakimkan kehendak-kehendak keinginan nafsu, membunuh sekumpulan pembawa hidayat dan mendustakan sekumpulan yang lain, maka Allah timpakan ke atas mereka bala-bala yang ditimpakan ke atas Bani Israel sebelum ini, iaitu bala-bala berpecah belah, kedudukan yang lemah, hina, susah dan sengsara, kecuali mereka kembali menyambut seruan Allah dan Rasulnya, kecuali mereka menundukkan kehendak-kehendak nafsu mereka kepada kehendak-kehendak syariat Allah dan kitab sucinya Al-Quran, kecuali mereka menyempurnakan
perjanjian Allah dengan mereka dan dengan generasi-generasi mereka yang terdahulu, dan kecuali mereka berpegang teguh dengan perjanjian itu dan mengerti isi kandungannya supaya mereka menghadapi hidayah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim.